Ini bab empat rakaat sebelum zuhur dan selepasnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anbasah bin Abi Sufyan, katanya Ummu Habibah isteri Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, haram dia kepada neraka. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ala bin Al-Harith dan Sulaiman bin Musa daripada Makhul dengan isnadnya sama seperti yang telah tersebut sebelum ni. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Ayyub daripada Nabi SAW, katanya 4 rakaat sebelum zuhur tidak ada padanya salam. Dibuka kerananya pintu-pintu langit. Abu Dawud berkata, saya mendapat tahu daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau berkata, kalau saya nak meriwayatkan hadis daripada Ubaidah, apa-apa hadis daripada Ubaidah, tentu saya meriwayatkan hadis ini daripadanya. Abu Dawud berkata Ubaidah dhaif. Abu Dawud berkata Ibnu Minjab ialah saham. Ini bab sembahyang sebelum asar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati ataupun Allah merahmati seseorang yang bersembahyang 4 rakaat sebelum asar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali bahawa Nabi SAW bersembahyang sebelum asar 2 rakaat. Bab salat ba'dal asr, ini bab sembahyang selepas asar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Makhramah telah mengutuskannya kepada Aisyah isteri Nabi SAW. Mereka berkata, kirim salam kami semua kepadanya dan tanya dia tentang 2 rakaat selepas asar. Katakan, kami mendapat tahu, kami diberitahu bahawa engkau ada mengerjakan kedua-duanya, 2 rakaat. Padahal kami mendapat tahu bahawa Rasulullah SAW telah melarang daripada 2 rakaat, ini selepas asar itu. Maka saya pun masuk menemuinya. Saya sampaikan kepadanya tujuan ataupun maksud mereka mengutuskan aku. Faqalat, Aisyah berkata, maka Aisyah berkata, sal Umma Salamah, tanyalah Umma Salamah. Aku pun keluar pula kepada mereka, yakni balik kepada mereka dan menceritakan kepada mereka tentang kata-katanya. Mereka pun menghantar aku pula kepada Ummi Salamah untuk membawa maksud yang sama seperti mana mereka telah mengutuskan saya kepada Aisyah. Ummu Salamah pun berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW melarang daripada 2 rakaat sembahyang sunat selepas asar itu. Kemudian saya nampak Nabi SAW mengerjakan kedua-duanya, mengerjakan sembahyang itu, yang 2 rakaat. Adapun ketika dia mengerjakan 2 rakaat itu ialah bila dia selesai bersembahyang asar, dia pun masuk. Pada ketika itu ada beberapa orang perempuan daripada Bani Haram, iaitu dari kalangan Ansar, di sisi saya. Dia pun mengerjakan 2 rakaat itu, menunaikan 2 rakaat itu. Fa arsaltu ilaihil jariyah, kerananya saya menghantarkan seorang gadis kepadanya. Faqultu, dengan pesanan kepadanya supaya kamu berdirilah dekat Nabi SAW dan katakan kepadanya. Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau melarang daripada bersembahyang 2 rakaat ini.
Sekarang aku tengok engkau bersembahyang pula. Jika Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya, maka kamu undurlah ke belakang. Qalat, perawi berkata, yakni Ummu Salamah, gadis itu pun melakukan seperti yang telah aku suruh tu. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya. Dengan itu mundurlah ke belakang gadis tadi. Bila Nabi SAW selesai, Nabi pun bersabda, wahai anak Abi Umayyah, wahai anak perempuan Abi Umayyah, engkau telah bertanya tentang 2 rakaat selepas asar itu. Sebenarnya tadi beberapa orang daripada kabilah Abdul Qais datang kepadaku membawa berita tentang keislaman kaum mereka. Yani kaum mereka ada masuk Islam. Fashaghaluni 'anil rak'atain. Kerana itu mereka telah menyibukkan aku daripada mengerjakan. Yani mereka telah membuatkan aku tidak sempat untuk menunaikan 2 rakaat selepas zuhur itu. 2 rakaat itulah ini. 2 rakaat selepas zuhur itulah ni yang aku kerjakan ini. Ini bab orang yang membenarkan sembahyang 2 rakaat selepas asar itu jika matahari masih lagi cerah ataupun tinggi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ali bahawa Nabi SAW melarang daripada bersembahyang selepas asar kecuali pada ketika matahari masih lagi tinggi ataupun cerah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah SAW bersembahyang selepas setiap sembahyang fardu 2 rakaat kecuali fajar dan asar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya beberapa orang yang disenangi telah bersaksi di hadapan saya, termasuk antara mereka itu Umar bin Al-Khattab, dan yang paling menyenangkan saya antara mereka itu ialah Umar, bahawa Nabi SAW, mereka bersaksi bahawa Nabi SAW telah bersabda, la salata ba'da salati subhi, tidak ada sembahyang selepas sembahyang subuh sehingga atau sampai matahari terbit, dan tidak ada sembahyang selepas sembahyang asar sehingga matahari terbenam ataupun sampai matahari jatuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Abasah As-Sulami, katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, bilakah waktu malam yang paling didengari Allah, yakni doa-doa ataupun permintaan pada waktu itu? Qala, Nabi SAW bersabda, yaitu di hujung malam. Engkau bersembahyanglah sebanyak yang engkau mahu, kerana sembahyang pada ketika itu disaksikan dan dicatat, sehingga engkau bersembahyang subuh, kemudian berhentilah sehingga matahari terbit. Lalu naik kadar satu lembing, kadar sepanjang satu lembing ataupun 2 lembing ataupun tombak. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan, kerana matahari itu naik antara di antara 2 tanduk syaitan. Dan orang-orang kafir bersembahyang kepadanya, yakni pada ketika itulah menyembah matahari. Thumma salli ma syi'ta, kemudian engkau bersembahyanglah apa yang engkau mahu ataupun sebanyak yang engkau suka, kerana sembahyang itu disaksikan dan dicatat, sehinggalah
lembing menyamai bayangnya, menyamai bayangnya. Kemudian engkau berhenti kerana neraka Jahannam disemarakkan dan dibuka pintu-pintunya. Apabila telah tergelincir matahari, maka bersembahyanglah sebanyak mana ataupun apa yang kamu suka. Kerana sembahyang itu masyhudah, sehinggalah engkau bersembahyang asar, kemudian engkau berhentilah. Yang ini jangan bersembahyang sehinggalah terbenam matahari. Kerana matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan, dan orang kafir bersembahyang kepadanya. Wa qassa, perawi menceritakan hadis yang panjang, yakni Amr bin Abasah. Abbas berkata, hakadha, demikianlah Abu Salam meriwayatkan kepada saya daripada Abi Umamah, kecuali kalau saya tersalah dalam apa-apa perkara yang saya tidak maksudkan, yang saya tidak kehendaki, maka kerananya saya memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Yasar Maula Ibnu Umar, katanya, pernah Ibnu Umar melihat aku ketika aku sedang bersembahyang selepas tulu' fajr, terbit matahari. Maka Ibnu Umar berkata, wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada kami. Ketika itu kami sedang sembahyang inilah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang hadir antara kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, janganlah kamu bersembahyang selepas fajar kecuali 2 rakaat. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, tidak ada suatu hari pun berlalu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat selepas asar. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Zakwan Maula Aisyah, bahawa Aisyah menceritakan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang selepas asar dan melarang, yakni orang lain melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa dan melarang, yakni orang lain daripada menyambung puasa. Bab salah qabla al-maghrib, ini bab sembahyang sebelum maghrib. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah Al-Muzani, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersembahyanglah kamu sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersembahyanglah kamu sebelum maghrib 2 rakaat kepada sesiapa yang mahu, kerana takut akan dilakukan ataupun diambil orang, dianggap orang sebagai suatu sunnah ataupun ketetapan. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, aku bersembahyang 2 rakaat sebelum maghrib di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi berkata, yakni Mukhtar bin Fulful, saya kata kepada Anas, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok kamu, ini ketika kamu bersembahyang itu? Anas berkata, ya, dia tengok kami, dia tidak suruh kami dan tidak juga menegah ataupun menghalang kami. Riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara 2 azan ada sembahyang, di antara 2 azan kepada sesiapa yang mahu. Di antara setiap 2 azan, setiap 2 azan, tinggal setiap. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Tawus, katanya, Ibnu Umar pernah ditanya tentang 2 rakaat sebelum maghrib, maka beliau menjawab, tidak pernah saya tengok sesiapa pun
di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dan membenarkan 2 rakaat selepas asar. Abu Dawud berkata, saya telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata, dia adalah Syu'aib. Maksud beliau Syu'bah telah terkeliru dalam namanya, yakni dalam menyebutkan nama perawi di atasnya. Ini cerita sembahyang sunat lagi. Sebelum ni berkenaan dengan sembahyang sunat subuh tu. Lepas pada tu ini tentang sembahyang sunat sebelum zuhur dan selepasnya. Kita panggil sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib tu, Imam Abu Daud buat mari ni dari segi maksud dia lah, kita kena ingat semua lah. Dia nak cerita tentang perbezaan apa nama ni, ulama mujtahidin tentang sembahyang ni dan dalil masing-masing. Kepada orang yang terima ada sembahyang sunat rawatib ini sebelum zuhur dan selepasnya, pegangan dia ni, inilah antara yang dipegang. Tapi Imam Malik tak mahu terima. Imam Malik tak mahu terima. Bahkan kalau seorang tu dia sembahyang sendirilah, tak ada sunat qabliyah tu, zuhur tu, bagi dia, dia tak terima. Imam Abu Daud buat mari hadis ni, kira-kiranya kita kata dah ada hadis ni, apa yang tak terima? Apa tak terima? Sebabnya hadis ini tak kemah. Hadis ini tak kemah. Sebab itulah Imam Abu Daud buat mari, selepas dia mari hadis tu kan, dia mari Ala bin Harith dan Sulaiman bin Musa juga ada meriwayatkan hadis ini serupa betul-betul dengan lafaz hadis hak saat inilah. Daripada Makhul, dia kata yang ni bukan Nu'man saja yang meriwayatkan daripada Makhul, daripada Ambasah tu, tapi ada 2 orang lagi, iaitu Ala bin Al-Harith dan Sulaiman bin Musa. Tetapi yang jadi masalahnya, ulama-ulama rijal hadis, mereka kata Makhul itu dia tak ada dengar apa-apa daripada Ambasah bin Abi Sufyan. Dia tak ada dengar. Bila tak ada dengar, ini riwayat Makhul an Ambasah. Bila riwayat secara an, ini anak-anak ni mana ada kemungkinan mana terputuslah sanad tu, memang pun putus. Sebabnya ulama kata dia tak ada dengar daripada Ambasah. Bila putus munqati', maka hadis itu jadi dhaif. Hadis itu jadi dhaif. Jadi dalam mana-mana riwayat pun gitulah. Kalau kita tengok dalam syarah ni, syarah ni dia jadi jilid lain lah. Jilid yang ke inilah seterusnya, juzuk jilid ni jilid yang ke-4. Juzuk ni sudah jadi juzuk yang ke-7 dah. Pada muka surat 4 tu, kalau kita perhati di situ, Syekh Khalil Ahmad ini dia ambil daripada Syaukani. Syaukani kata Abu Zur'ah, Hisham bin Ammar dan Nasa'i mengatakan Makhul ini dia tak ada dengar apa-apa daripada Ambasah bin Abi Sufyan. Demikian juga kata Al-Munziri. Al-Munziri yang telah meringkaskan hadis Abu Daud ini, dia kata gitu juga. Waqad a'allahu Ibnul Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan telah mengatakan hadis ini ma'lul, yang ini berilat, ada masalah lah. Wa ankarahu, dan dia mengatakan mungkar. Abul Walid At-Tayalisi mengatakan hadis ini mungkar, mana dhaif. Wa amma Tirmizi fa sahhahahu, tetapi Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. Tirmizi kata hadis ini sahih, maknanya ada beza. Ada beza tu antara ulama-ulama, tapi kebanyakan ulamanya mengatakan apa ni, tak boleh gila hadis ni, dhaif lah. Adapun Tirmizi, dia mengemukakan hadis ini melalui tariq Abi Abdurrahman Al-Qasim bin Abdurrahman, iaitu anak buah kepada Abi Umamah. Dia mari hadis ni lah juga. Mari hadis ni, bukan melalui Ummu Habibah lah, tapi melalui Abu Umamah. Masalahnya
Qasim bin Abdul Rahman itu adalah seorang perawi yang dipertikaikan oleh ulama juga. Ada ulama mengatakan dhaif, ada ulama mengatakan tidak. Kira-kiranya Imam Tirmizi ni tidak menganggap dia ni sebagai perawi yang dhaif lah, sebab tu dia kata siapa sahih. Tetapi maknanya perawi dia tu dipertikaikan juga. Kalau nak kira hak ni tak boleh gilah. Apa ni daripada makhul an Ambasah ni memang begitu. Kecuali di dalam Musnad Imam Ahmad dia ada sebut mana antara makhul dengan Ambasah tu ada satu orang perawi, iaitu maula kepada Ambasah. Maula kepada Ambasah bin Abi Sufyan. Jadi makhul tu ambil daripada maula tu lah, Ambasah tu. Masalahnya maula tu nama apa? Tidak diketahui juga. Tak boleh kalau tak tahu lagu tu. Asal perkara. Yang keduanya, hak riwayat Imam Ahmad itu dalam sanad dia ada Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah. Itu perawi dhaif. Bila dhaif tak kuat juga. Maknanya ke mana-mana pun jalan ni tak boleh pergi lah. Ada makhul daripada Ambasah ni tak boleh pergi ke mana-mana pun. Walaupun ada antara makhul dengan Ambasah tu ada maula, sebut maula pun tak boleh pergi juga. Semuanya Imam Tirmizi itulah. Imam Tirmizi pun khilaf juga. Ada orang yang mengatakan Qasim bin Abdul Rahman, perawi dalam Tariq Imam Tirmizi itu dhaif. Ada yang mengatakan dia tu tidak dhaif. Walau bagaimanapun kita kena fahamlah apa yang Imam Tirmizi kata sahih. Sahih bagi Imam Tirmizi itu tidak serupa dengan Sahih Bukhari ataupun Muslim ke apa. Sahih tahap dia lah. Gitu. Gitulah. Daripada sinilah ulama tu jadi khilaf. Imam Abu Daud nak ayat hak tu. Dia nak ayatnya ulama tu jadi khilaf ni buat apa? Sebab bagi dia hadis tu hak ni kata boleh dah terima, hak ni kata tak boleh lagi. Maka jadi khilaf tu jadi. Kalau kita tengok dalam hadis ni, dia sebut sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, haram dia tu kepada neraka. Haram dia tu kepada neraka. Jadi kalau kita tengok ni, ini ciri-ciri ya, ataupun sifat hadis dhaif lagu mana. Dia mudah nak kata haram masuk neraka, tak kena neraka, masuk syurga selalu. Dia mudah. Itu ciri dia. Cuba kalau kita fikir kan, cuba kita tengok, semata-mata jaga hak ni saja. Lepas tu kalau dia buat hak lain, kalau dia buat maksiat, dosa, kau gapo, hak menyebabkan masuk neraka. Jadi adakah dia tidak akan masuk neraka kerana jaga hak ni? Hak lain tidak disebut. Tara mana besarnya? Itu masalah. Dia tak ada sebut. Jadi kepada orang yang nak mudah-mudah, dia pakai jaga hak dia. Lepas tu hak lain tak apalah. Boleh jadi akan dipaham gitu. Dengan sebab itu benda-benda lagu ni, kecuali kalau ada hak dalam hadis sahih tu tak apalah, kita tidak pertikailah. Kalau hak ada dalam dhaif, kena perhati. Dia ada gini lah. Kepada orang yang terima hak ni dia kata bukan bermakna bila jaga hak ni lepas tu hak lain tak jaga, buat maksiat gitu. Tak masuk neraka juga, haram kepada neraka juga, bukan makna begitu. Mana di samping jaga hak lain lah. Kalau orang lain, kalau gitu orang boleh katalah, mana ada istimewa kalau gitu. Istimewa dia kalau benda lain tak apa berlaku. Makan ubat dia tu tak apa. Makanlah. Soto kau, ketai kau, udang kau tak kata. Hak tu barulah ada kelebihan. Barulah ada kelebihan ubat tu. Tapi kalau ubat tu ada di samping tak makan, itu tak ada kelebihan. Tak makan. Boleh jadi kerana patah tak makan pun tak kata misalnya kita kata. Jadi hak ni pun lagu tu lah juga. Apa kelebihan? Kalau maknanya kita tak buat maksiat, jaga hak lain-lain, itu makna jaga belaka, tidak jaga hak ni saja. Apa kelebihannya kalau lagu tu? Dia akan timbul gitu. Baiklah. Kalau kita terima hadis ni, mana apa makna haram kepada neraka? Haram kepada neraka tu macam-macam lah pendapat ulamanya. Ada yang mengatakan haram dia tu kepada neraka, yang ni neraka yang berat lah, itu haram kepada dia.
Ataupun haram, dia tu haram kepada neraka, maksudnya anggota-anggota yang tertentu, iaitu seperti dahi dia sujud, tangan dia anggota sujud, yang rapat ke lantai pada ketika sujud itu, hak tu tak kena. Jadi orang lain kata hak ni tidak khusus dengan jaga hak ni, hak lain-lain pun jaga sembahyang 5 waktu tu, hak tu pun ialah juga. Dan mengucap la ilaha illallah saja pun ada juga hadis, ya, maknanya haram kepada neraka tu. Begitulah. Walaupun boleh jadi maknanya anggota lain tu kena neraka, tapi anggota takdi hak sembahyang. Jadi ini tidak khusus dengan sembahyang sunat ni, sembahyang fardu pun ada hadis yang menyebutkan mana tak kena tu, apa anggota dia tu tak kena neraka. Ada juga yang mengatakan haram kepada dia tu kepada neraka, iaitu tak masuk neraka. Tak masuk neraka ni lagu mana? Yang ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan lah kepada dia, melimpahkan rahmat kepada dia, iaitu dia tak akan masuk neraka dengan sebab kelebihan sembahyang ni. Kelebihan sembahyang rawatib ni, 4 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rahmat kepada dia, jadi dia tak masuk neraka tu. Bukan maknanya masuk neraka haram di sebahagian saja anggota tu, dah. Mana tak masuk neraka tu. Bapanya kalau Tuhan nak bui lagu tu. Enggak, orang lain boleh kata, orang lain boleh kata, dia kata kalau tidak sabit ni pun tak buat kau satu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan, nak melimpahkan rahmat dia, boleh. Tak masuk neraka tu pun boleh kan? Apa pun. Jadi situlah jadi masalahnya, tak nampak kelebihan. Tapi untuk kelebihan boleh dah. Hadis tara ni pun boleh dah, sebab dalam bab orang panggil fadail boleh lah. Dalam bab targhib boleh lah pakai. Tapi untuk nak buat hujah bahawa ini sunat, sebab tu Imam Malik tak saya pakai. Tak kemah, dia kata tak kemah. Jadi Abu Daud buat mari dua lagi orang perawi, tapi hak di atas dia tu serupa juga. Bila serupa, lagu tu lah hasilnya. Serupa. Kemudian riwayat daripada Abi Ayyub daripada Nabi SAW, katanya 4 rakaat sebelum zuhur dengan tidak ada salam antaranya. Yang ni 4 rakaat 1 salam lah, itu maksud dia. Dibuka kerananya pintu langit. Dibuka kerananya pintu langit, pintu-pintu langit. Abu Daud kata, saya dapat tahu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia kata, kalau saya lah nak meriwayatkan hadis daripada Ubaidah ni, mana-mana hadis lah, kalau saya nak ambil daripada dia, nescaya saya ambil hadis ni daripada dia. Tapi saya tak ambil. Abu Daud kata lagu tu dia nak rayak lah tu. Dia nak rayak ada orang pertikai ke perawi dia ni. Siapa dia? Iaitu hak ni, Ubaidah. Syu'bah kata, saya mendengar Ubaidah menceritakan daripada Ibrahim, daripada Ibnu Minjab tu. Ubaidah tu. Yang ni Ubaidah itu dipertikaikan oleh ulama rijal hadis. Lepas tu Abu Daud kata Ubaidah ni dhaif. Dia sendiri kata Ubaidah ni dhaif. Abu Daud kata Ibnu Minjab ialah Saham, namanya Saham, nama dia. Maknanya hak ni pun dhaif juga. Dhaif juga. Sebab itulah Imam Malik tak sepakai, Imam Abu Daud nak ayat ke dia, iaitu khilaf ulama tentang kedudukan ni, semaya ni. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Hak tidak terima tu apa sebab? Sebab dia kata tidak kuat. Dia terima hak kemudian tu selepas daripada semaya zuhur tu, hak tu kuat. Hak sebelum nak ayatnya ada khilaf. Itu kerja Abu Daud. Dia mari belah-belah tu kita dapat tahu kelebihan. Kelebihan tu tidak maksud utama dia. Maksud utama dia nak ayat khilaf ulama dengan sebab hadis. Apa dalil masing-masing. Hak terima tu ni, hak terima.
Hak tidak terima, dia kata hadis ni bermasalah. Gitu. Sebab tu kalau kita tengok bab kelebihan-kelebihan ni kan banyak, tidak sahih banyak. Hak sahih pun ada, hak sahih pun ada. Bab solat qabla al-asr. Ini bab sembahyang sebelum asar. Riwayat daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati. Kalau kita kata begitu, bermakna rahimah itu kita pakai dengan makna ikhbar. Dari segi balaghahnya, ikhbar. Kalau kita terjemah rahimah tadi dengan begini, iaitu semoga Allah merahmati. Semoga. Itu orang panggil dengan makna doa. Yang ni khabariyah lafzan insya'iyah maknan, orang panggil. Khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Jadi dari segi zahirnya lafaz dia tu cerita, tapi cerita ni bermaksud doa. Sebab tu dia tubik semoga tu. Semoga Allah. Bila doa Nabi ni dia tidak sajalah kira-kiranya. Tidak saja. Doa Nabi ni makbul. Kalau dia cerita pun, dia tak akan cerita. Kalau kita pakai ini dengan makna ikhbar, dengan makna cerita, Nabi SAW tak akan cerita sesuatu yang tak betul. Dia cerita Allah merahmati, mana sudah pasti dia tahu. Tak ada satu, dia tahu Allah memberi rahmat. Jadi rahmat ni rahmat belaka, mana-mana boleh makan, mana-mana boleh tidur, tu rahmat belaka lah. Tapi rahmat ni maksud lebih lagi daripada tu lah. Orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar, ini menunjukkan kelebihan sembahyang sunat asar itu. Dan sembahyang sunat sebelum asar ini memang diterima belaka. Diterima belaka. Pada terima belaka kita kata maksud Imam Abu Daud nak ayat khilaf. Bapa mari juganya dah terima belaka, dah tak ada khilaf. Dia nak cerita sini, nak perbandingan antara hak sebelum asar dengan hak selepas. Jadi kalau hak sebelum tidak ada khilaf, hak selepas itu ada khilaf. Itu dalam bab kemudian. Riwayat daripada Ali, an Asim bin Damrah an Ali, bahawa Nabi SAW bersembahyang sebelum asar 2 rakaat. Jadi nak ceritanya hak tadi 4 rakaat, hak ni 2 rakaat, kedua-duanya boleh. Kalau kita nak sembahyang 2 rakaat pun boleh, nak sembahyang 4 rakaat pun boleh. Maknanya ada hadis, tidak salah. Tidak kata kena 4 rakaat saja, tak boleh berlaku. Cuma yang satu peringatan di sini, dalam setengah-setengah kitab hak cetakan baru ni kan, termasuk juga sesiapa yang ada dalam pengguna komputer tu, Syamilah Abu Daud matan saja, Syamilah dia Ali alaihi salam dia sebut, tu kena beringat sikit. Sini tak ada ni. Tu pengaruh Syiah dah tu. Pok-pok dia cetak kot. Dia nak masuk nak makan kita tu sikit-sikit tu. Bila sebut Ali alaihi salam, bukan semua tempat juga. Tu peringatan. Kalau tengok Abu Daud cetakan lain tak ada. Tak tahulah hak lain. Mungkin ada dengan kita ni, siapa-siapa ada lagu tu, itu tidak betul. Bukan hak asal. Bukan hak asal. Cuba tengok sini. Hak asal tak ada. Hak asal tak ada. Alaihi salam tu buah Syiah. Jadi kita kena beringat lah ni banyak benar. Cetakan dari puak-puak Syiah ni. Tidak semesti daripada Iran, daripada Lebanon pun puak-puak dia ramai juga tu. Dia buat kerja. Dia ubah Bukhari, dia ubah Sunan Abi Daud, dia ubah sikit-sikit. Jadi kepada masyarakat yang tidak mengaji hadis ni, semua tak baca hadis, semua terkena lah. Kita kira beli murah nampak comel, murah, beli selalu kita. Tak tahu dalam tu ada racun. Misalnya ni tak boleh pakai tu. Sebab ini kitab kita ahli sunnah tak ada pakai istilah tu. Tapi dia tengok kerjaan dia. Tak tahulah orang yang tak faham lagi Syiah ni. Tak tahulah kita. Permainan dia tu halus. Hak tu yang kita royak semuanya. Bagi peringatan semua. Takut terkena. Tengok buat kerja dia. Dia ada buat. Dia tidak saja.
Padahal kitab ni kitab kita, dia masuk juga, buat kerja juga. Jadi kita tak boleh kena pakai nuskah hak lain, sebab dalam tradisi kita tidak lagu tu. Anak Ali kalau karramallahu wajhah tak apalah, boleh terima radhiyallahu anhu tak apa, ataupun tak ada langsung. Dalam banyak nuskah ni tak ada. Supaya sahabat lain sebut kadang-kadang dia tak ada radhiyallahu anhu, tak apa, boleh terima. Tapi apa ya bubuh alaihi salam tu buat apa? Tu peringatan. Kalau kita tak sebut boleh jadi tak perasan, tak perhati. Tu nak ayatnya sudah tersebar dalam masyarakat kita ni hak lagu tu. Kena beringat sikitlah. Ada tu gitu. Ada. Dalam Syamilah tu pun lagu tu juga. Kena beringat lah. Hak ni sahih, dari segi sahih tu suku tak apa hak tu. Cumanya sikit sana sikit dia masuk. Kepada orang yang duduk baca semua kita hadis ni, dia akan tahu di mana perbezaan, perubahan dia buat. Dahsyat kerja demo ni. Iaitu Nabi SAW bersemayang, selalu bersemayang sebelum asar 2 rakaat. Mana bolehlah 2 kau 4 kau boleh berlaku. Lepas tu dia nak cerita hak selepas asar. Hak selepas asar. Hak sebelum asar tu tak ada khilaf. Hak selepas asar ada khilaf. Riwayat daripada Quraib Maula Ibni Abbas. Supaya kita baca tadilah. Ini beberapa orang ni hantar Quraib ni pergi berjumpa dengan Aisyah, kirim salam. Ini menunjukkan di sini, hadis ini menunjukkan kirim salam kepada orang perempuan yang tidak menimbulkan fitnah, tak apa. Nak beri salam kepada orang perempuan pun tak apa, yang tidak menimbulkan fitnah. Di sinilah sahabat-sahabat ni kata kirim salam. Kirim salam ke dia. Tanya dia tentang 2 rakaat selepas asar ni lagu mana. Sebab apa? Yang suruh tanya isteri Nabi. Sebab Nabi SAW semayang sunat ni di rumah. Dia suruh orang pun semayang di rumah. Boleh jadi sahabat ni kira dia puak-puak dia tak dapat lah kalau di masjid. Hak tahu kalau di rumah ni isteri dia lah. Tanya bini dia begitu. Katakan kepada dia, kami dapat tahu, kami ada orang cerita bahawa engkau semayang 2 rakaat selepas asar. Padahal hak kami tahunya Rasulullah SAW larang. Jadi lagu mana cerita? Apa cerita ni? Kata Quraib, saya pun pergi rayak lah seperti tadilah. Dia pun kata pergi jumpa dengan Ummu Salamah. Pergi jumpa dengan Ummu Salamah. Saya pun pergilah rayak balik pula. Dia pun tu kata pergi kat Ummu Salamah. Ummu Salamah pun cerita. Ummu Salamah pun faham gitu juga. Yang ni Nabi SAW larang lah. Lepas tu pelik juga, aku tengok dia sendiri semayang. Dia larang, lepas tu dia buat. Ceritanya bila dia semayang ni, gini ceritanya. Satu kali tu, lepas pada dia selesai semayang asar, dia pun masuk dalam rumah. Dia pun ayaklah ketika tu gini-gini. Dia pun semayang. Saya pun nampak pelik ni, tak ada apa skala ni. Hantarlah seorang gadis jariah. Itu boleh jadi ulama-ulama mengatakan anak dia. Anak dia yang bernama Zainab. Ada juga yang mengatakan jariah itu maknanya hamba perempuan lah. Hak lain lah. Dia pun pergi. Pergilah ke mana? Kamu berdiri dekat dia, kata Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, aku ada dengar kau larang buat 2 rakaat lepas asar ni. Lepas tu aku tengok kau buat pula. Kalau dia isyarat dengan tangan, kamu undurlah. Begitu. Maknanya dia tahu Nabi SAW ni boleh. Kalau kita nak kecek, nak kata apa-apa ke dengan dia pada ketika dia semayang sunat, dan dia akan isyarat, itu tidak membatalkan semayang, tak apa. Dia isyarat misalnya dia semayang kata akak tangan, boleh gitu. Kalau dia isyarat tu mundurlah, tak usah kata apa lah. Cuma tak bolehnya kecek, tak boleh. Jadi gadis tadi pun buat lagu tu lah. Nabi SAW isyarat. Lepas pada tu dia pun lebih sudah tu, Yabnata Abi Umayyah. Yabnata Abi Umayyah ni boleh dia jadi Nabi SAW kata kepada Ummu Salamah sendiri. Boleh jadi juga kepada gadis itu. Tetapi yang lebih tepatnya ialah Ummu Salamah itu sendiri.
sebab dia itulah yang dimaksudkan dengan ibnata Abi Umayyah. Ibnata Abi Umayyah, yakni anak perempuan Abi Umayyah. Nama kepada ayah Ummu Salamah ada. Siapa dia Abi Umayyah tu? Iaitu kunyah bagi ayah Ummu Salamah. Nama ayah dianya Hudzaifah. Ada juga ulama mengatakan Suhail bin Mughirah Al-Makhzumi. Itu nama ayah dia. Hak ni kunyah ayah dia. Sebab kalau kita kata apa nama ni, hak ni Nabi tujukan kepada Al-Jariyah tadi, boleh jadi Jariyah tu tidak anak Ummu Salamah tu, orang lain. Jadi kalau orang lain tidak tepat untuk dikatakan ibnata Abi Umayyah. Ya tepatnya Nabi SAW kata kepada dia, jadi engkau tanya tentang 2 rakaat selepas asar, gini ceritanya. Dia pun ayatlah. Maknanya hak ni sebagai qada kepada hak tu. Hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang sunat rawatib ni boleh diqada. Boleh diqada. Gitu. Dan qada itu di situlah khilafnya. Di situlah khilafnya. Syafi'i mengatakan boleh qada walaupun pada waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini termasuk dalam hak ada sebab. Hak ada sebab. Dia pegang dengan hak ni lah, hadis ni lah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dia. Mana boleh lah. Cuma tidak digalakkan lah. Tidak molek lah. Boleh nak buat. Boleh nak buat. Tidak digalakkan. Buat masa lain pun tak apa, dah qada dah. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dia kata ini tak boleh. Ini khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kita tengok hadis-hadis yang lain jelas menunjukkan ini khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Nawawi dan ramai lagi orang-orang Syafi'i dia kata tidak khusus. Asasnya kalau perbuatan Nabi ni kita kena kira untuk umum, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah semaya pada waktu yang dilarang ni ada banyak khilaf. Ada beberapa pendapat. 3 waktu tadi. 3 waktu, itu lepas asar, lepas subuh sampai naik matahari, lepas asar sampai terbenam matahari, dan masa yang ketiganya iaitu ketika matahari berdiri itu. Ketika matahari berdiri itu 3 waktu. Ketika matahari berdiri itu ada khilaf ni dalam masalah bukan hari Jumaat. Tapi kalau hari Jumaat tu semua terima, tak apa, tarikh berdiri pun tak apa. Semua terima hak tu. Ketika tarikh berdiri pun tak apa sembahyang. Tapi kalau hari lain, di situ ada khilaf. Daud Zahiri berpendapat harus sembahyang pada waktu-waktu yang dilarang ni, harus secara mutlak, tak kira sembahyang ke apa, boleh berlaku, dia kata. Dan lagu ni ada diriwayatkan daripada sekumpulan sahabat. Boleh jadilah mereka ni tak dengar, tak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tu, kira-kiranya. Ataupun mereka pakai hadis hak larangan itu dengan makna larangan tanzihi, nahi tanzihi, bukan dengan maksud nahi tahrimi, bukan dengan maksud haram, tetapi hak lebih molek saja. Hak lebih moleknya dah, bukan makna haram. Tetapi hak lain-lain mengatakan tak boleh. Orang lain kata tak boleh. Syafi'i kata hak ada sebab boleh, hak tak ada sebab tak boleh. Hanafi kata ada sebab, kalau tak ada sebab kau tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Qada kau, nazar kau tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Gitulah. Bagi orang yang tak terima sembahyang lepas asar ni, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat, mereka kata ini khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang lain tidak. Sebab apa? Kita tidak boleh buktikan bahawa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni hak dia larang dulu, lepas tu hak dia buat ni untuk umum pula, orang lain pula. Boleh juga. Hak ni kemudian kita tak boleh nak kata begitu, tak jelas. Bahkan hak jelasnya hak larang tu lebih banyak. Cuba kita tengok riwayat-riwayat tadi kan, ramai sahabat-sahabat ni hak dia duduk tahunya Nabi larang. Nabi larang. Jadi ini hadis fi'li berlawan dengan hadis qauli.
Bila hadis fi'li, hadis dalam bentuk perbuatan Nabi, ia bercanggah dengan hadis qauli, mengikut kebanyakan ulama, dia kata kena kita utamakan hadis qauli. Hak qauli itu tentu dah dia larang. Dia larang tu larang siapa? Larang orang lain. Kalau tidak, apa makna larang? Dan larang ni terus larang. Kita tak boleh kata hak ni hak dia buat ni untuk umum, atas dasar Nabi SAW tak ada sebut di sini. Seperti kata Imam Nawawi, kalaulah khusus untuk dia, dia kata orang lain tidak, aku larang. Hak ni khusus untuk aku, dia tak ada sebut gitu. Bila tak ada sebut gitu, kata dia untuk umum jugalah. Kita tak boleh kata gitu, orang lain katalah. Sebab apa? Kalau kita kata gitu, apa makna Nabi SAW larang? Apa makna larang? Tak ada makna lah larang. Mari pula golongan yang ketiga pula, dia kata hak maksud larang sebenarnya bukan lepas asar tu betul, bukan lepas subuh tu betul, lepas asar ketika matahari nak jatuh tu, ketika tu hak sebenarnya hak dilarang. Dan lepas subuh ketika matahari nak naik tu, situ hak sebenarnya yang dilarang. Jadi orang-orang yang larang hak selepas asar tu selalu dia takut melarat lah, saddal lidzari'ah, mengikut kaedah tu. Kalau nak kira sebenarnya tidak dilarang, kata dia. Hak dilarangnya pada masa tu, ataupun kita tuju masa tu. Menganggap ada kelebihan pula, misalnya nak semaya jenazah kau, tunggu masa tu. Tu tak boleh. Kalau kebetulan pas sedang molek dengan sudah siap jenazah kau apa tu tak apa lagu tu. Tapi orang Hanafi tak sih juga. Ada sebab tak ada sebab pun tak sih. Orang yang terima tu dia kata tak apalah. Tak apa pun jangan tuju. Jangan pisah cari selepas asar dan selepas subuh tu. Padahal masalah ini boleh memang siap dah. Orang pun sudah kumpul belakang dah. Tak sih, nak tunggu masa. Hak tu tak boleh. Tapi kalau sedang molek tak apa. Begitu. Ini golongan ketiga, dia kata hak maksud sebenarnya tak sih pada ketika tu. Hak pada ketika tu lah hak Nabi SAW sebut tu. Orang kafir duduk sembah matahari, dan matahari itu jatuh dan naik antara dua tanduk syaitan. Hak Nabi tak sih pada masa tu, bukan pada masa-masa yang lain. Ini golongan yang ketiga. Tetapi yang lebih kuatnya dalam masalah ni ialah hak kata tak boleh. Hak kata tak boleh. Kecuali kalau nak buat juga, kalau mengikut Syafi'i, hak ada sebab lah. Hak ada sebab. Hak ada sebab tu tak apa. Itu pun janganlah pada ketika matahari itu nak terbenam. Hak ada sebab tu. Dalam keadaan biasa hak moleknya tak salah. Sebab apa? Sebab kita kena sepatutnya dalam banyak-banyak hadis ni, kita kaedah ulama hadis ni, kita kena buat hak mana sebagai asas, sebagai asal. Hak mana sebagai asas dan sebagai asal. Mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dia kata dalam bab sembahyang ni, waktu ni boleh ke tak boleh ni, hak mana asal? Hak itulah hak Nabi SAW larang tu, hak tu asal. Kita kena jadikan itu sebagai asas. Jangan jadikan hak tak tentu lagi, tidak pasti itu sebagai asas. Tak kena lagu tu. Kecuali kalau ada hadis yang mengecualikan, kita kecuali sekatu je, sekatu. Misalnya di Masjidil Haram, lepas asar apa tak apa juga. Tak apa, dia mau tu pun terima. Kalau lepas asar tak apa. Di Masjidil Haram nak sembahyang, sunat tawaf apa ke tak apa. Dia mau tu pun terima. Itu kecuali. Tetapi hak lain-lain tu kaedahnya hak tu sebagai asas. Mana-mana yang bercanggah dengan hak tu kita kena ketepikan. Sebab hak ni kuat, tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan hak ni. Orang yang kata selain daripada Masjidil Haram tu boleh juga, inilah dalil dia ni, salah satu dalil dia. Dan selain daripada tu, baru ni kita sudah jumpa kan, ada sahabat yang tak ada sembahyang sunat subuh sebelum tu, dia sembahyang selepas tu. Nabi SAW diam bila dia kata aku tak ada sebelum subuh tu, jadi aku buatlah ni. Nabi SAW diam. Itu antara dalil bagi orang yang terima bahawa sembahyang ada sebab tu boleh dikerjakan pada masa yang dilarang. Dan hak lain-lain mereka kias dengan hak tu lah. Hak lain-lain kalau tak ada, semuanya jenazah kau mana-mana tak ada tu, dia kias dengan hak tu. Mana ada sebab. Kalau kita perhati tengok tu, ilat dia tu ada, iaitu ada sebab.
Bila ada ilat, maka bolehlah, boleh kita kiaskan. Dia kata gitu. Bagi orang yang tak say, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dia tak say kias dalam perkara ni. Tak say, dia kena ada jelas. Sebab apa? Nak tolak hadis hak larang tu, hak tu kuat sangat, besar sangat hak tu. Tak boleh. Nak kias-kias dia tak boleh. Kecuali ada hadis juga yang mengecualikan, macam di Masjidil Haram itu bolehlah, tak apa. Kalau tidak tak boleh. Nak kias-kias tak boleh. Hak ni ada kemungkinan untuk umum, ada kemungkinan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah ada ihtimal, idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Itu mengikut kaedahnya. Bila ada ihtimal, boleh jadi gini, boleh jadi gini, tak boleh nak ada dalil dah. Begitu. Itu kaedahnya. Baman rakhasa fihima idza kanat asy-syams murtafi'atan. Ini bab ni golongan yang ketiga tu pegang. Ini bab orang yang membenarkan sembahyang 2 rakaat selepas asar tu, jika matahari itu masih tinggi lagi, yang ni tidak kuning lagi, tidak dekat nak jatuh benar, boleh lagi. Itu pegangan golongan yang ketiga tadi. Ni hadis ni Imam Abu Daud mari belakang. Ya mari belakang. Hak kata tak boleh, hak Nabi larang tu. Hak kata boleh selepas asar secara mutlak tadi, hak tadi. Hak ni hak kata tak boleh tu, yang ni hak dekat nak jatuh benar ataupun dekat nak naik benar. Kalau semata-mata lepas asar tu jauh lagi daripada jatuh matahari tu, masih cerah lagi matahari tu, boleh. Ni pegangan dia. Riwayat daripada Wahab bin Al-Ajda' daripada Ali bahawa Nabi SAW telah melarang daripada bersembahyang selepas asar kecuali matahari masih tinggi lagi, masih tinggi lagi, masih cerah lagi. Kalau masih cerah lagi tak apa. Kalau lagu tu tak apa. Dia pegang hak ni. Tetapi orang yang tak terima tu kata, tengok ni, terang gini ni, kecuali matahari masih tinggi. Kalau matahari masih tinggi bolehlah. Dia kata tidak, lagu tu tak betul, dia mau faham lagu tu. Tak betul tu, dia kata. Tengok, ada ihtimal juga. Maksud dia sini, Nabi SAW melarang daripada sembahyang lepas asar. Bila masuk asar, bila masuk asar, naha 'anil salat ba'da al-'asr illa wasyamsu murtafi'ah. Nabi SAW melarang daripada bersembahyang selepas asar, yakni sembahyang asar. Gitu. Sembahyang asar tu sendiri bila masuk asar bolehlah. Kalau tak masuk asar lagi, matahari duduk tinggi lagi, tak boleh. Makna begitu. Dia kata ada kemungkinan begitu. Nabi SAW melarang daripada bersembahyang selepas asar, kecuali matahari itu masih lagi tinggi. Ini kalau dalam kitab kita ni dia sebut gini, qultu ma'nal hadis, makna hadisnya lagu ni, yang ni Nabi SAW melarang daripada sembahyang selepas masuk waktu asar, melainkan dalam keadaan matahari itu masih tinggi lagi. Gitu. Dalam lafaz Nasa'i, ni kurang terang. Dalam lafaz Nasa'i, illa an takuna syams bayda naqiyya murtafi'ah. Maksud dia di sini ialah sembahyang fardu asar tu sendiri. Fardu asar boleh. Selepas masuk asar, Nabi SAW melarang daripada bersembahyang kecuali matahari itu masih tinggi lagi. Hak zahirnya nampak sepuh hak tadi, golongan yang ketiga tu. Tetapi ia bercanggah dengan riwayat Ali yang lain. Misalnya riwayat Ali selepas ni, iaitu Ali kata Rasulullah SAW bersembahyang selepas setiap sembahyang fardu 2 rakaat kecuali fajar dan asar. Maknanya kalau selepas tu dia tak sembahyang, selepas tu dia tidak sembahyang. Kalau dia sendiri pun tidak sembahyang, apa dia nak suruh orang lain sembahyang pulaknya? Sedangkan hadis banyak ada yang dia larang tu. Jadi tak boleh. Itu sah. Bercanggahnya dengan riwayat Abu Daud ni sendiri, iaitu riwayat Ali. Yang keduanya riwayat Tahawi. Riwayat Tahawi daripada Ali, iaitu dia bersembahyang selepas asar 2 rakaat dalam perjalanan ke Mekah.
Umar pun panggil. Umar marah ke dia. Dia kata, mu tak tahu kau Nabi SAW larang ni semayang. Mana Ali pun terimalah. Daripada Ali juga, dalam Tahawi, dia kata Rasulullah SAW yusalli dubura kulli salatin raka'atain. Lepas mana-mana semaya, dia semaya 2 rakaat kecuali fajar dan asar. Maknanya tak boleh. Dan hal ni riwayat daripada bukan Ali dan Umar saja, ramai lagi daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi maksud Nabi SAW larang di sini, larang apa dia? Larang tanzihi. Nabi larang semayang selepas asar. Yang ni asar lah, semayang asar selepas masuk waktu asar tu Nabi larang, kecuali hak dia tidak larangnya, hak dia naknya, iaitu ketika matahari masih tinggi lagi. Yang ni semayang asar tu di awal waktu, itu maksudnya. Nabi larang semayang asar ketika matahari telah rendah benar, mana selepas asar, selepas masuk asar. Hak dia naknya iaitu pada ketika awal. Tu dia nak. Itu makna larang di sini. Tapi bukan makna tak sah. Makna lepas pada matahari itu tinggi lagi, cerah lagi, masuk dah waktu asar, bukan makna tak sah semayang lepas pada tu. Ini termasuk dalam hadis yang lain lah. Sesiapa yang dah man adraka raka'atan minas salah faqad adraka. Sesiapa yang dah 1 rakaat dia bagi semayang mana-mana, bermakna dia dah lah. Hak ni, jadi hak ni makna nahi tanzihi, hak lebih molek. Hak lebih moleknya jangan dibuat setelah matahari itu rendah benar. Rendah. Hak naknya semayang asar ni di awal waktu. Itu maksud hadis ni. Maknanya ada kemungkinan juga makna dia gini, dan ada juga kemungkinan dengan hak tadi. Hak tadi, iaitu golongan yang ketiga tadi. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, beberapa orang bersaksi, ramailah sahabat-sahabat ni, termasuk Umar, kata dia, hak paling aku suka sekalinya Umar ada sekali, iaitu Nabi SAW bersabda, la salata ba'da salati subh hatta tatlu'a syams. Tidak ada semaya, dia nafi jenis semaya. Hak inilah pegangan, hak ni hak jumhur ulama, iaitu tidak ada semaya selepas subuh. Tidak ada semaya. Semaya apa? Hak ada sebab kau, tak ada sebab kau, qada kau, nazar kau, apa kau, tak ada. Di apa ni, ketika masih tinggi kau, ketika rendah, tak ada berlaku. Hak kata semaya, tak ada selepas daripada semaya subuh sehingga terbit matahari. Dan tidak ada semaya selepas asar sehingga terbenam matahari. Tak kira lah kita semaya, ni atas kita, atas masing-masing dah. Bukan makna apabila masjid sudah semaya, kita pun tak boleh lah nak semaya. Bukan gitu, masing-masing. Makna tidak ada semaya selepas subuh sehingga terbit matahari, bukan makna selepas semaya subuh di masjid. Makna orang hak di rumah ni tak boleh lah nak semaya, bukan gitu. Hak di rumah tu dia boleh semaya lah. Apa ni, sunat asar tu, hak sebelum asar tu, sunat subuh tu, walaupun dia semaya selepas hak sini. Hak ni kepada masing-masing maksud hadis ni. Kalau seorang tu sudah semaya awal waktu asar misalnya, lepas pada tu dia tak boleh lah, tak boleh lah dia. Orang lain tak apa, tak apa tu hak qabliyah tu lah kepada dia tu. Yang ni bila dia sudah semaya tak boleh dah lah. Kalau dia semaya lewat, semaya hak qabliyah tu dia boleh buat, dia boleh lepas pada orang lain semaya, boleh, tak ada jadi masalah dia. Kalau dia semaya di akhir waktu, dia semaya sunat qabliyah, tak apa, sebab dia tak semaya asar lagi. Yang ni kepada masing-masing orang. Begitu juga dengan semaya subuh tu, begitu juga. Inilah pegangan hak ramai-ramai. Imam Abu Daud dia mari belakang. Lepas tu riwayat daripada Amr bin Abasah, dia kata, saya tanya, wahai Rasulullah, semaya manakah ataupun waktu manakah waktu malam ni hak paling makbul, paling didengar yang ni oleh Allah? Dia pun ya akhir malam gini-gini. Nabi SAW kata semaya ni masyhudah, maktubah. Bila kita semaya, malaikat ni menyaksikan kita. Dan bukan malaikat sajalah, lain-lain tempat ke apa, semua menyaksikan
jadi saksi berlaku kepada kita. Jadi kalau malaikat menyaksikan, dia bukan menyaksikan saja, dia doa kebaikan untuk kita, rahmat, istighfar untuk kita. Maktubah ditulis, yang ini ditulis sebagai kebajikan kepada kita. Hak lain pun tulis juga, tapi lah supaya kita kata jahat je lah, masuk juga dalam surat khabar, tapi masuk sebagai jahat nak ke dia. Tak ada mana tulis lagu tu. Ni makna tulis molek. Tulis hak molek, hak istimewa. Sehingga engkau bersemayam subuh, engkau bersemayam subuh, bukan jemaah di masjid bersemayam subuh. Tu kata masing-masing tu. Sehingga engkau bersemayam subuh, lepas pada engkau sembahyang subuh, berhenti sampai terbit matahari. Lepas tu terbit matahari tu selalu boleh kah? Tak. Sampai matahari tu naik kadar 1 lembing, sepanjang lembing 1 lembing ataupun 2 lembing. Kerana matahari tu naik antara 2 tanduk syaitan. Yang ni pada ketika tu orang kafir menyembah. Jadi kita tak serupa dengan dia tu, walaupun dari segi masa. Jadi semayang ni orang kafir semayang, bukan makna semayang seperti kita. Semayang ni maksudnya ibadat cara dia lah, menyembah lah kita kata. Tak serupa juga masa, seboleh-bolehnya kalau dapat dihindari. Dan takut-takut orang kata orang Islam menyembah matahari, menyembah matahari. Pada masa itulah orang yang menyembah matahari, dia semua matahari. Kita tidak gitu. Tak serupa dengan orang kafir. Lepas tu semayang lah. Seperti tadi juga dia kata, sehingga matahari bayar sesuatu tu serupa dengan dia. Bayar sesuatu tu serupa dengan dia, yakni bayar lembing tu, bayar lembing tu tidak ada. Itu maksudnya begitu. Jadi sehingga bayang lembing itu tidak ada. Mana betul-betul tarikh berdiri lah, itu maksudnya tarikh berdiri. Mau berhenti situ. Bila tarikh berdiri betul tu berhenti. Ni selain daripada hari Jumaat. Kalau hari Jumaat semua terima, tarikh berdiri pun tak apa. Kerana pada waktu tu neraka itu disemarakkan. Wa tuftahu abwabuha, dan dibuka pintu-pintunya pada ketika itu. Bila matahari sudah tergelincir, maka semayalah apa yang kau nak. Semaya masyikta tu apa yang kau nak. Satu lagi makna dia, masyikta sebanyak yang kau nak. Yang ni boleh tahan nak semaya macam-macam boleh situ. Tapi semaya qabliyah tu seperti tadilah, pak je. Semaya lain boleh lah. Nak semaya lain-lain lah, semaya sunat. Kerana semaya itu masyhudah, sehingga engkau bersemayang asar. Bila engkau selesai sembahyang asar, berhenti sehingga terbenam matahari. Inilah pegangan hak ramai-ramai itu. Seperti tadi juga orang kafir menyembah. Lepas tu dia pun meriwayatkan hadis ini dengan panjang. Qala al-Abbas, Abbas bin Salim yang meriwayatkan daripada Abi Umamah ni, dia kata, muka panjang hadis tu kan, dia kata lagu itulah dia ceritanya, kecuali kalau ada hak saya salah lah mana-mana, kata dia, saya tidak maksudkan, saya tidak nak salah tu. Kalau ada, maka saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Maknanya dalam meriwayatkan hadis ni tak boleh main-main. Boleh salah tu, boleh berdosa. Dengan sebab itu kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Dan perawi ini dia telah berhati-hatilah. Riwayat daripada Yasar Maula Ibnu Umar, dia kata Ibnu Umar tengok saya. Ni pun hadis ini Imam Abu Daud mari hak banyaknya hak tak boleh lepas asar, lepas subuh tu. Dia kata aku sembahyang lepas pada terbit fajar. Faqala ya Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada kami ketika kami bersembahyang ni. Dia pun kata, hendaklah orang hak hadir ni bagi tahu kepada hak tak hadir, jangan kamu sembahyang selepas fajar kecuali 2 rakaat. Kecuali 2 rakaat. Selepas fajar ni ada 2 rakaat saja. Iaitu hak sebelum subuh. Bila masuk subuh, hak ada sembahyang je 2 rakaat saja. Nak kira hak sunat, hak tu. Nak kira hak sunat. Kalau nak kira hak fardu, tak ada lah hak fardu, 2 saja. Tapi di sini maksudnya sunat ni di sini. Tidak ada selepas fajar kecuali 2 rakaat. Di sini maksudnya hak sunat. Kita nak bincang tentang sembahyang sunat.
ada 2 rakaat saja. 2 rakaat tu jelas dah, iaitu hak sebelum subuh. Lepas tak ada. Ni dia semaya selepas daripada semaya subuh. Kalau sudah semaya selepas daripada subuh, jadi macam pak lah. Pak pula dia kira. Hak bolehnya 2 saja. Hak 2 tu pun sebelum. Hak selepas tu tak boleh. Inilah pegangan bagi orang yang mengatakan selepas semaya subuh tak boleh. Hak baru ni kita jumpa tu dia kata saya tak ada semaya sebelum tu. Lepas pada tu Nabi SAW pun dia bila dia kata dia sebagai qadha itulah. Baru ni kita sudah bincang dah tu. Dan hadis ini bercanggah dengan hak tadi. Bercanggah dengan hak sebelum ni. Riwayat daripada Aswad dan Masruq, kedua-duanya mengatakan kami bersaksi bahawa Aisyah berkata tidak ada satu hari pun yang berlalu kepada Nabi SAW melainkan Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat selepas asar. Hak ni bagi orang yang terima, dia kata ini khusus dengan Nabi SAW. Ya, itu khusus dengan Nabi SAW. Nanti akan ada riwayat daripada Aisyah yang menunjukkan ini khusus dengan Nabi SAW, iaitu riwayat selepas ini. Bagi orang yang tak terima, hak ni riwayat Aisyah dikata khusus dengan Nabi, hak ni sebab dia kata ada Ibnu Ishaq tu dalam tu. Ada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni perawi yang dipertikaikan. Jadi tak boleh lah. Dia tak sih. Tapi tidak sampai hak ni. Hak tadi dan banyak lagi hak lain menunjukkan bahawa tidak ada sembahyang selepas asar tu. Nabi SAW pun buat mana dalam keadaan tertentu sahaja. Tetapi Aisyah ni, zahir riwayat Aisyah ni menunjukkan sama-sama ni. Boleh jadi ada ketika dia Nabi SAW dia sebagai qadha. Ini khusus untuk dia. Boleh jadi dia tak ada sembahyang tahajud ke, sembahyang tahajud tu bagi dia wajib. Boleh jadi dia tak ada sembahyang mana-mana ke sebab sibuk. Jadi dia kalau tidak buat pada masa tu tak ada. Gitu. Dan dia buat tu kebetulannya di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah tu dia buat. Di rumah orang lain ada kau semua orang cerita lagu tu. Mana siapa nak hari nah Nabi SAW sembahyang sunat lepas asar ni? Ada. Dan ini bukan sunat tu, sunat asar tu tak. Orang lain suka sakat. Tapi dibuat pada masa tu. Bagi orang yang kata boleh nak buat sembahyang ada sebab ni, dia kira ada sebab lah. Nabi SAW buat tu. Sebab tinggal sembahyang tahajud kau gapo kau. Jadi dia buat lah. Orang yang tak seterima, dia kata itu khusus untuk Nabi SAW. Tak boleh kita nak umumkan. Kalau tidak apa-apa Sayyidina Umar marah gitu mau. Lepas tu riwayat asal lagi ni, Nabi SAW bersembahyang selepas asar, kata Aisyah. Tapi dia larang orang lain sembahyang. Dia sambung puasa hari ni puasa, tak buka puasa. Esok pula sambung. Begitu. Tapi dia larang orang bisa, orang lain tak boleh. Mana ini menunjukkan khususiyah Nabi SAW, khusus dengan Nabi SAW. Lepas tu sekatulah. Wallahu a'lam.